TV KPM. Hai, Assalamualaikum, apa khabar kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, hos anda pada hari ini. Untuk slot kita pada hari ini, slot sukses SPM 2022 pecutan. Jadi kepada calon-calon SPM 2022, penting sangat episod kali ini dan mata pelajaran kita ialah sains. Dan nak tahu siapa guru kita? Jom kita saksikan profil guru. Baik, bersama dengan saya hari ini Cikgu Nurul. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Din. Apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Cikgu pun nampak sihat ya. Ceria, semangat hari ini Din. Kita kena ceria, kita kena bersemangat. Dan bukan saya dan juga Cikgu Nurul saja pada hari ini, tapi kami turut dibantu oleh juru bahasa isyarat kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Hayati. Jauh datang dari Perak, Kedah ke apa semua kita hari ini, dan Cikgu Nur Hayati akan sama-sama membantu untuk slot sukses SPM 2022 pada hari ini. Dan Cikgu Nurul, kita ni dah bersemangat dah. Dan murid-murid pun saya boleh dapat telepati ni. Murid-murid di rumah, terutama sekali calon-calon SPM 2022 pun bersemangat nak tahu apa sebenarnya fokus kita pada hari ini, Cikgu, untuk mata pelajaran sains. Okey, baik. Terima kasih Din. Sama-sama. Sebelum tu, apa khabar calon-calon SPM 2022? Adakah anda sudah bersedia? Jadi mari bersama dengan Cikgu Nurul hari ini. Mula-mula Cikgu nak tunjukkan dahulu, kita imbas kembali. Yang pertama adalah Din, format instrumen Sains SPM 2021 di mana kertas 2. Okey, seterusnya, Din, mari kita lihat apa yang ada dalam format instrumen sains tingkatan untuk SPM lah, untuk SPM. Di mana yang pertama adalah jenis instrumen adalah ujian yang bertulis. Ujian bertulis di mana jenis item yang akan ditaksir kepada calon-calon SPM adalah, yang pertama adalah subjektif berstruktur, yang kedua adalah subjektif respon terhad. Respon terhad selalunya soalan bertanyakan ikut, kita kena jawab ikut apa yang skop soalan nak tanya. Tetapi kalau terbuka, subjektif respon terbuka, dia macam bebas sikit Din. Jawapan dia agak terbuka, ikut, tetapi masih lagi mengikut skop soalan. Jawapan dia lebih meluas. Boleh Din? Itu adalah jenis item yang akan ditaksirkan dalam SPM, yang akan tiba. Kemudian kita ada bilangan soalan. Ada berapa bilangan soalan dekat dalam kertas 2 ni, di mana kita ada bahagian A, di mana bahagian A terdapat 4 soalan, di mana jumlah markah di dalam bahagian A adalah 20 markah. Dan Din kena jawab semua Din. Calon-calon SPM jangan tinggal dekat bahagian A, kerana soalan bahagian A adalah wajib untuk dijawab. Markah pun besar je, 20 besar markah. Sebenarnya di sinilah kita kena curi markah banyak di bahagian A. Kemudian di bahagian B pula terdapat 6 soalan, di mana jumlah markah adalah 38 markah. Dan juga bahagian ini jangan tinggal satu pun Din. Wajib juga jawab. 38 markah tu. Banyak tu Din. Kalau tak boleh jawab, cuba isi jawapan-jawapan yang kemungkinan yang kita tahu. Kemudian bahagian C ya. Hari ini Cikgu Nurul nak fokuskan dekat bahagian C, iaitu 22 markah, di mana soalan yang nombor 11 itu satu soalan adalah soalan yang wajib dijawab, soalan nombor 11. Dan juga 2 soalan ini adalah soalan pilihan.
Jadi Cikgu Nurul akan tunjukkan lebih zoom lagi dekat bahagian C ni, di mana soalan 11 adalah soalan mengeksperimen, di mana mengenal pasti masalah, membuat hipotesis, kemudian kita boleh merancang untuk menjalankan penyiasatan, memilih teknik serta alat dan bahan, menjalankan aktiviti mengikut perancangan untuk menguji hipotesis, dan kemudian kita mengumpul dan merekodkan data, mentafsir data dan membuat rumusan tentang penyiasatan. Tetapi selalunya mengumpul dan merekodkan data ni, kalau dalam bagi soalan nombor 11 ni, seperti kita membuat penjadualan data lah, sebab kita tidaklah menjalankan eksperimen semasa dalam pentaksiran SPM. Kita tidak menjalankan eksperimen. Tetapi ini adalah konstruk-konstruk yang perlu dikuasai murid-murid bagi soalan mengeksperimen. Seterusnya soalan nombor 12 dengan 13, Din. Yeah. Dia ada 2 soalan tu, Din. Okay. Tapi pilih salah satu, Din. Oh, salah satu je. Salah satu sebab arah soalan, konstruk soalan, minta maaf, konstruk soalan sama, iaitu pengetahuan, menganalisis dan menilai. Di mana pengetahuan tu macam inilah. Kita tahu, kita faham, kita ingat. Itu adalah soalan-soalan yang beraras rendah lah. Tetapi ada soalan yang beraras tinggi sedikit, iaitu soalan menganalisis dan menilai. Okey, so pilih satu, betul dapat 12 markah. Dapatlah 12 markah. So inilah kita imbas kembalilah format instrumen SPM kertas 2. Okey, sebenarnya berapa jumlah keseluruhan untuk bahagian C? Okey, seterusnya jumlah keseluruhan adalah 80 markah, Din. Di mana masa menjawab adalah 2 jam 30 minit dan boleh bawa kalkulator. Jangan tak bawa kalkulator. Jangan tertinggal pula kan. Dia pergi congak-congak kira. Kita dah cakap Kedah. Kita dah boleh diberi kebenaran membawa kalkulator. Guna kalkulator kira sebab ada soalan-soalan yang memerlukan sedikit pengiraan. Baik. Wow, tak sangka rupanya markah keseluruhan 80 markah. Banyak tu kan. Baik, tapi seperti yang Cikgu Nurul kata tadi, fokus kita pada hari ini ialah bahagian C. Okey, jadi kepada calon-calon SPM kena fokus untuk apa yang kita pelajari pada hari ini bersama dengan Cikgu Nurul. Sebentar lagi kita akan sambung terus bersama dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kepada murid-murid terutama sekali calon SPM 2022. Ini slot untuk kita buat pecutan bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Nurul untuk mata pelajaran pada hari ini ialah sains. Dan fokus kita pada hari ini kertas 2 bahagian C ya Cikgu. Ya. Dan ada banyak tadi soalan tapi rasanya ini nak ke soalan nombor berapa fokus kita ni Cikgu? Okey, baiklah Din. Jadi sekarang ni murid-murid calon-calon SPM, cikgu nak bawa anda semua kita pergi kepada bahagian C, iaitu soalan 11, iaitu soalan yang anda wajib jawab. Okey, kalau tinggal ni memang sangat rugi. Okey, jadi kita tengok bagaimana kita untuk memahami bagaimana untuk menjawab soalan nombor 11. Kita bagi teknik sedikitlah. Okey. So soalan 11 ini adalah soalan wajib jawab, iaitu soalan eksperimen. Okey, panduan menjawab yang pertama. Mula-mula dapat soalan, baca dan fahami situasi soalan yang diberikan. Okey, Din? Yang kedua, Din, cuba bacakan pada cikgu sikit. Yang kedua pula apa? Yang kedua, garis maklumat penting daripada situasi soalan. Penting ni juga. Ya, kadang-kadang murid kita, dia dapat soalan, dia tak baca, dia tak garis, dia tidak cuba memahami apa kehendak soalan. Tapi ingat, mula-mula memang kita kena buat 2 langkah ini yang pertama sekali. Okey? Jangan main terjejas saja nak jawab soalan. Takut nanti terkeliru. Ya, terkeliru. Kemudian kita perlu kuasai kemahiran proses sains dan PK Sains SPM. Sebenarnya, Din, di sekolah, murid-murid semua mereka dah buat amat PK. PK SPM tu kita ada dalam DSKP, kita ada eksperimen wajib yang mereka memang kena laksanakan. Sekiranya anda menguasai semua eksperimen yang wajib anda buat di sekolah, boleh anda jawab dengan mudah dan baik kerana kita dah menguasai semua konstruk-konstruk dalam mengeksperimen. Okey, kemudian soalan mengeksperimen tidak ada bentuk atau format yang tetap. Kadang-kadang soalan tahun ni dia keluar macam bentuk ni. Macam bentuk tu, semua itu tidak penting. Yang penting kuasai kemahiran proses sains. Apa jua bentuk soalan yang akan keluar,
tidak ada masalah, Din. Okey. Okey. Kemudian seterusnya, jawapan hendaklah ditulis pada ruang jawapan yang disediakan di dalam kertas soalan. Ini adalah benda yang sangat penting. Inilah penting. Ada yang tulis dekat kertas yang dia punya sendiri. Dia bagi lain. Tak, Bu. Sekarang ni dia dah bagi dalam tu ruang untuk jawab dalam tu. Okey. Okey, kita teruskan lagi, Din. Silakan, Cikgu. Baik. Cikgu kita nak tengok balik soalan SBM 2021. Okey, mari kita lihat soalan nombor 11. Rajah 11 menunjukkan 2 aktiviti fizikal yang dilakukan oleh seorang murid. Okey. Nyatakan. Kita nampak yang pertama dia buat apa tu, Din? Kalau tengoklah dia buat apa yang pertama tu kalau kat sini dia tengok. Dia tak buat apa pun. Dia tak buat apa pun. Tetapi yang ini dia sedang berlari. Dia sedang berlari. Jadi apa yang kita bacakan soalannya, Din? Nyatakan satu penyataan masalah berdasarkan situasi tersebut. Sebelum tu, Din, soalan ini adalah soalan bab 3 tau. Bab 3 tingkatan 4, teknik mengukur parameter kesihatan badan, di mana memang ada eksperimen wajib di situ. Okey, jadi ini adalah salah satu yang keluar tahun lepas di mana ditanya penyataan masalah. Tetapi apa itu penyataan masalah? Mari kita lihat. Persoalan yang timbul daripada situasi. Macam dia, apa benda ni? Dia macam ada persoalan yang timbul daripada situasi. Pernyataan, maklumat yang diberikan. Ada 3 ni, okey? Yang diberikan. Macam tadi tu saya rasa macam situasi ke? Dia tengok tadi gambar tadi tu situasi ke? Pernyataan ke maklumat? Kalau tengok gambar tu agak-agak Din lah. Okey, ni saya main timbak. Tak apa, Din. Salah pun tak apa. Saya rasa situasi, Cikgu. Memang pandai lah Din ni. Betul, Din. Itu adalah situasi sebenarnya. Memanglah jelas kat situ gambar, kan? Mengena pula tembakan saya. Okey, bagaimana kita nak membina penyataan masalah? Macam mana nak buat ni, Cikgu? Saya tak reti nak buat penyataan masalah. Senang sahaja. Mula-mula baca dan fahamkan petikan. Rajah dialog yang diberikan. Yang kedua, persoalan yang boleh diuji melalui eksperimen. Kita buat penyataan masalah. Tetapi kita tak boleh nak uji melalui eksperimen. Tak bolehlah. Jadi persoalan tu boleh diuji. Maka perlulah ada dalam penyataan masalah tersebut. Kena ada pemboleh ubah dimanipulasikan. Dan juga pemboleh ubah bergerak balas dalam pernyataan masalah. Seterusnya, cari perbezaan PM. PM itu adalah dimanipulasikan dalam kenyataan tersebut. Yang keempat, cari keputusan atau kesan pemboleh ubah bergerak balas, okey, daripada perubahan PM ataupun pemboleh ubah dimanipulasikan, mesti dalam bentuk soalan. Dia tak boleh dalam bentuk pernyataan. Okey, dan diakhiri dengan tanda soal, dan mulakan kita punya pernyataan masalah dengan apa dia? Apakah? Adakah? Bagaimana? Okey, 3 ni je dah, Cikgu, Ya, itu saja. Jadi cuba kita tengok soalan ni. Nyatakan satu pernyataan masalah. Jadi kalau gitu anak murid semua, kita kena pasti dulu, Cikgu, apa dia PM dia? PM dia dimanipulasikan adalah jenis aktiviti fizikal. Okey, kemudian PB dia apa? Kita nak tengok ataupun nak tengok hasil dia adalah kadar denyutan nadi. Jadi dalam pernyataan masalah mesti ada PM dan PB. Jadi apakah dia contoh pernyataan masalah? Cuba dia baca jawapan dia. Adakah jenis aktiviti fizikal mempengaruhi kadar denyutan nadi? Cikgu tunjuk dia. So tadi syarat tadi yang pertama, adakah? Nampak? Adakah? Memang wajib ataupun adakah ke, bagaimana ke, tak kisah. Dan kena ada PM. Ini PM kita. Jenis aktiviti fizikal. Cuba dia tengok mana PB kita. Kadar denyutan nadi. Pandai, Din. Dan mesti diakhiri dengan apa? Tanda soal. Yes. Tanya. Bagus, Din. Apakah lagi? Kita boleh juga tanya soalan macam ni. Adakah aktiviti fizikal yang lebih lasak? Lebih lasak akan meningkatkan kadar denyutan nadi. Itulah pernyataan masalah. Senang tak? Senang. Mudah, Cikgu. Mudah saja. Kita teruskan dengan cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi tersebut. Cikgu imbas kembali. Apa itu hipotesis? Di mana penyataan yang menghubungkan pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Maksudnya, Din, dalam kita punya soalan ni, apa pemboleh ubah yang penting sebenarnya? Yang kalau kita tengok di sini, untuk apa tadi? Pernyataan masalah dengan hipotesis. Mesti ada pemboleh ubah apa, Din? Pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Betul.
jadi anak-anak murid, calon-calon SPM, pastikan anda mahir untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Sekiranya pemboleh ubah salah, jawapan kita pun akan salah. Okey, seterusnya. Contohlah, hipotesis. Jika suhu meningkat, kalau suhu meningkat warna merah tu cikgu labelkan sebagai pemboleh ubah dimanipulasikan, maka kadar tindak balas meningkat. Jadi kat sini jelas, Din. Kita ada apa? PM dan juga kita ada PB. Ataupun masa tindak balas meningkat apabila suhu meningkat. Kenapa cikgu bagi dua contoh? Maksudnya, dia tidak ada syarat. PM kena depan, PB kena belakang. Tidak. Dia boleh. Tetapi ikut ayat kita, kesesuaian ayat kita. Boleh juga PB di depan, boleh PB PM depan. di Ini contoh ayat yang cikgu bagi. Okey, jelas? Murid-murid dan calon-calon SPM. Okey, seterusnya. Apakah cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat situasi tersebut? Dah tentulah kita ulang balik, kita keluarkan balik tadi PM dan PB-nya, di mana semakin lasak jenis aktiviti fizikal, semakin meningkat kadar denyutan nadi. Boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Baik. Dengan menggunakan jam randik. Dia suruh kita guna jam randik. Dengan seorang murid, huraikan satu eksperimen untuk mengkaji hipotesis. Jadi, nampak persoalan tadi, kita kena uji. Jadi, mula-mula soalan yang pertama ditanya tujuan eksperimen. Jadi, tujuan eksperimen, kita imbas kembali. Tujuan itu apa? Berdasarkan arahan soalan dan gambar rajah. Okey, untuk mengkaji kesan pemboleh ubah dimanipulasi ke atas pemboleh ubah bergerak balas. Untuk mengkaji hubungan di antara pemboleh ubah dimanipulasi terhadap pemboleh ubah bergerak balas. Jadi terpulanglah nak guna yang mana satu pun. Tak ada masalah, tetapi yang penting kena ada PM dan juga PB. Okey, jadi di sini jawapan bagi tujuan adalah untuk mengkaji hubungan di antara jenis aktiviti fizikal, di mana jenis aktiviti fizikal adalah PM dan terhadap kadar denyutan nadi. Pun ada juga PB dan PM dekat situ, cikgu. Betul, Din. Kena pasti pemboleh ubah. Daripada maklumat eksperimen diberikan, kena pasti 3 pemboleh ubah. Yang ni kita dah belajar daripada sekolah rendah lagi. Pemboleh ubah dimanipulasikan, bergerak balas dan juga dimalarkan. Jadi, kita keluarkanlah jawapan dia. Di sini jelas dan nyata jawapan dia adalah jenis aktiviti fizikal adalah dimanipulasikan, kemudian bergerak balas adalah kadar denyutan nadi dan juga yang kita malarkan adalah tempoh masa, jantina kena sama. Kita tak boleh ambil seorang lelaki, seorang perempuan. Jantina kena sama dan juga usia pun kena sama. Tak boleh ambil abang tingkatan 5 dengan abang tingkatan 1. Nanti faktor dia dah berubah. Okey. Seterusnya, kita teruskan lagi. Prosedur atau kaedah, terangkan cara bagaimana penyediaan radas. Kita boleh lukis gambar rajah berlabel yang lengkap. Diterima? Terangkan apa yang dilakukan kepada pemboleh ubah dimalarkan. Cerita bagaimana kita nak lakukan dengan pemboleh ubah dimalarkan. Terangkan apa yang dilakukan kepada pemboleh ubah dimanipulasi. Bagaimana untuk mendapatkan pemboleh ubah bergerak balas? Macam banyak, tapi jangan risau. Sebenarnya mudah saja. Bagaimana anda melakukan pemerhatian, perkiraan, mengukur pemboleh ubah bergerak balas. Jadi cikgu bagi contoh prosedur, kaedah. Jalankan aktiviti dalam kumpulan. Dalam kumpulan kita kena sama apa tadi? Jantina, umur pastikan sama. Katalah kita nak ambil 3 orang murid. Boleh, tetapi pastikan sama jantina dengan umur. Kemudian, minta seorang murid setiap kumpulan tadi untuk melakukan aktiviti apa? Berehat, berjalan, berlari. Okey. Dah minta dia buat ini adalah PM, betul? PM. Kemudian, lakukan aktiviti tersebut selama 2 minit. Kenapa warna hijau? Cikgu nak mudahkan murid-murid di luar sana. Hijau maksudnya kita tetapkan. Pastikan 2 minit. Tak bolehlah awak hang 3 minit, hang 2 minit. Tak boleh. Kena minit yang sama. Kemudian seterusnya, pastikan murid tersebut berehat sekejap, Din. Lepas dah berlari, kita kena berehat sekejap. Kemudian, sebelum melakukan aktiviti seterusnya, kemudian ini adalah pemboleh ubah bergerak balas, ambil kira nadi murid selama 1 minit selepas selesai melakukan setiap aktiviti. Nampak dalam kita punya prosedur kena ada apa? PM, PB dan P yang pemboleh ubah yang dimalarkan. Minta maaf cikgu ringkaskan dengan PM ya. Supaya cepat. Rekodkan kadar denyutan nadi. Bagaimana kita nak merekod PB kita kena ada dalam prosedur.
Okey. Dan yang terakhir adalah penjadualan data. Bina jadual memang kena ada, pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas, di mana kita buat jadual di mana di sebelah sana, Din, di sini ada sini tertentulah. Kalau ikutkan, kalau ni kanan cikgu, kalau kiri jadual ni apa dia? Ini adalah merujuk kepada dia punya PM lah. Okey, jenis aktiviti fizikal. Kita sebenarnya kita buat apa? Berehat, berlari dan juga berjalan dan berlari. Kenapa 3 murid? Sebab kita berada satu kumpulan. So tapi jantina yang sama, usia yang sama, okey? Dan kita akan letakkan di sini adalah kadar denyutan nadi dia, okey? Berguna yang bergerak balas. Okey, Din, kita teruskan dengan laju. Okey. Ini adalah contoh soalan mengeksperimen, tapi macam bentuk persoalan dia lain sikit, Din. Oh, apa tu cikgu? Tapi dia masih lagi mengeksperimen, masih lagi menguji konstruk-konstruk yang perlu dikuasai oleh murid-murid dalam mengeksperimen. Masih ada lagi pemboleh ubah, masih ada lagi penjadualan data, tetapi dia macam ubah sikitlah. Jadi kita tak tahu format, kan format tak ada bentuk yang tetap. Contoh di sini ya, Din. Din tolong baca ke cikgu, Din, soalan ni. Boleh cikgu. Puan Syazana telah menghadapi masalah tandas yang berbau busuk di dalam bilik tidurnya. Beliau telah membeli ketulan pewangi tandas yang berbeza saiz seperti yang ditunjukkan dalam rajah 11. Selepas seminggu, Puan Syazana mendapati bahawa saiz pewangi tandas B telah berkurang dengan lebih cepat berbanding pewangi tandas A. Ini menunjukkan saiz bahan mempengaruhi kadar tindak balas yang berlaku. Okey, sebenarnya dekat dalam soalan pun sudah ada dia punya maklumat PM, pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Dan sangat jelas gambar ini menunjukkan pewangi yang pertama saiz dia adalah lebih besar berbanding dengan pewangi B, saiznya lebih kecil. Jadi kita nak ada persoalan di sini. Kenapa ya? So, jadi kita nak uji persoalan itu. Kita keluarkan dahulu pemboleh ubah, di mana pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah sangat jelas. Saiz, bahan, tindak balas. Yang bergerak balas adalah kadar tindak balas. Apabila kita dah keluarkan kita punya pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas, tidak ada masalah untuk anda menjawab tujuan, hipotesis dan seterusnya. Dia sangat membantu. Jadi murid-murid, calon-calon SPM, tolonglah kuasai bagaimana anda menentukan atau mengenal pasti pemboleh ubah ini, yang 3 tadi. Okey, seterusnya bahagian C. Apa soalan yang ditanya? Pernyataan masalah. Din, tadi kita akan mulakan dengan persoalan, betul? Dalam ayat tu mesti ada apa? Adakah? Apakah? Bagaimana? Dan mesti ada dalam tu ada PM, PB. Dan akhirnya kena ada apa? Tanda soal. Ya, betul, Din. So, ini adalah contoh pernyataan masalah. Adakah saiz bahan tindak balas mempengaruhi kadar tidak balas, diakhiri dengan tanda soal. Hipotesis, semakin kecil saiz bahan tindak balas, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, cikgu tak ulang ya. Cikgu dah terang tadi. Berdasarkan situasi di atas, anda diminta menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji kesan saiz bahan tindak balas pepucal terhadap kadar tidak balas. Jadi, dia dah bagi bahan-bahan dengan menggunakan cebisan mamar bersaiz kecil, ketulan mamar bersaiz besar, asid hidroklorik, kelalang kon, silinder penyukat, penyumbat getah dengan salur penghantar, buret dan radas-radas lain yang bersuaian. Oh, macam banyak kan? Tapi tak apa, kita boleh bayang semua itu sebab kita dah buat eksperimen. Huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis ini. Kita lihat apa soalannya. Huraian anda harus mengandungi kriteria berikut. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Dan cara mengawal dia. Lah, markah dia 2. So, bagaimana jawapan dia? Kemudian soalan yang kedua. Pemboleh ubah bergerak balas dan cara mengawal dia. Soalan ketiga. Lukisan susunan radas bahan yang berlabel. Dan yang terakhir, langkah berjaga-jaga untuk memastikan penyiasatan yang adil. Jadi, sama saja, Din. Mula-mula sekali, kita kena pasti pemboleh ubah yang dimanipulasikan, iaitu saiz mamar. Jadi, bagaimana cara kita mengawal dia? Iaitu, kita menggunakan cebisan mamar bersaiz kecil dan ketulan mamar. Lah, sebab dia bagi 2 bahan yang berbeza. Jadi itu cara kita mengawal dia. Kemudian soalan yang kedua. Bagaimana kita mengawal pula pemboleh ubah bergerak balas? Jadi pemboleh ubah bergerak balas dalam soalan ini adalah apa?
Masa yang diambil untuk mengumpul 30 cm padu gas. Jadi, macam mana nak ambil masa ni dia nak guna apa? So, Pakai kita jam. membaca dan merekodkan masa yang diambil, bacaan jam randik apabila 30 cm gas dikumpulkan. Dan kemudian kita ada gambar raja, radas dan bahagian melabel. Ini contoh adalah gambar raja yang lengkap. Pastikan anda menguasai gambar, boleh ingat gambar, kan kena label lukisan anda. Okey, lukis dengan kemas. Dan terakhir, langkah berjaga-jaga untuk memastikan penyiasatan yang adil. Ingat Din, ini di sini tips, selalunya kita kena kawal pembeli ubah yang dimalarkan, di mana kena pastikan mamar disukat mengikut jisim yang sama. Dan yang kedua, memastikan isi padu asid hidroklorik cair adalah sama. Jadi kalau kat sini tips dia sebenarnya lebih kepada bagaimana kita nak mengawal pembeli ubah yang ditetapkan ataupun dimalarkan supaya dia tidak mengganggu eksperimen. Baik, jelas cikgu untuk soalan 11. Ya. Ya, baik, semoga jelas terutama sekali kepada calon SPM 2022. Kita berhenti rehat dulu, kita sambung selepas ini. Pastinya menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terus menonton slot sukses SPM 2022 Pecutan. Sebab tak lama lagi SPM ni bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Nurul. Dan untuk mata pelajaran sains kertas 2 bahagian C. Sekarang ni kita fokus kepada soalan ni boleh pilih soalan 12. Betul tak cikgu? Betul Din. Kita boleh pilih Din. Yang tak boleh apa kalau tak jawab. Yang tu nak marah tu tak jawab tu. Kan rugi je. Rugi je. Okey, cikgu teruskan Din. Boleh cikgu. Okey, baik murid-murid di luar sana. Cikgu minta sangat, okey, anda jawablah soalan ni. Sebab ada murid-murid yang tak berani jawab. Cikgu, tak apa salah cikgu. Sebenarnya kat sini kan, dia ada banyak jawapan-jawapan yang respon terbuka. Kadang-kadang kita boleh fikir secara logik, kita boleh tulis jawapan dia. Jadi jangan tinggal soalan nombor 12 atau 13. Boleh pilih yang mana satu. Kalau nak jawab semua, boleh, tak ada masalah. Yang tak boleh kalau tak jawab. Okey. Baik, soalan pilihan kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam soalan nombor 12 atau 13, sudah pasti ada soalan yang orang kata aras rendah lah, iaitu mengingat, kita nak memahami sahaja. Okey, dan juga sudah pasti ada soalan yang beraras tinggi sedikit, iaitu kita menilai dan menganalisis. Okey. Jadi mari kita lihat soalan ini, iaitu soalan SPM 2021. Isu sosio-saintifik ialah masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang dikaitkan dengan sains. Dia memang pasal kalau sebut isu sosial, susah nak sebut Cuba dia tolong sebut. Isu sosio-saintifik. Cikgu pun tergeliat lidah. Jadi isu ini mesti berkaitan dengan isu, iaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan sains. Isu masalah-masalah yang terbuka lah. Okey, isu orang kata tentang kita punya kehidupan. Okey. Isu ini menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Okey. Nyatakan dan terangkan. Nyatakan dan terangkan satu isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan. Calon-calon SPM. Untuk makluman semua, kita kena ingat, kita ada tujuh sektor dalam teknologi hijau, di mana ini adalah salah satunya, iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Pastikan anda menguasai standard kandungan. 7 tu apa? Tadi untuk hari ini kita nak kupas pasal pertanian. Apa cikgu tadi dan perhutanan? Okey, seterusnya. Yang pertama, nyatakan. Tips dah, nyatakan. Bila nyatakan, ini nyatakan. Yang pertama, isu dia pembakaran terbuka. Okey. Itu nyatakan. Dan dia kata terangkan. Bila terangkan, ia boleh menyebabkan berlakunya jerbu dan menjejaskan kualiti udara. Itulah yang kita kata terangkan, nyatakan dan terangkan. Tetapi sekiranya ada jawapan lain, kita perlukan 2 jawapan. Penggunaan racun serangga dan bahan kimia. Jadi kalau yang ini Din, ini adalah merujukan adalah nyatakan. Di mana terangkan apa dia? Tanah
tanaman tercemar akan menyebabkan pencemaran air di sungai. Ya, sebab tanah akan keasidannya akan bertambah. Jadi tanah akan tercemar. Kadang-kadang baju kimia ni diserap oleh tanah di mana tanah daripada tanah tadi akan mengalir ke sungai. Baju kimia tadi dan dia menyebabkan tercemar. Ini adalah isu pertanian tau. Kemudian penebangan pokok dan pembukaan tanah di mana itu adalah isu dia dan juga apakah penerangan dia. Jika ia tidak dikawal akan berlakulah apa? Tanah runtuh, banjir besar dan juga flora dan fauna. Ada satu lagi, Din. Kalau kita teruk ke hutan. Hutan ni, Din, dia adalah merupakan peparu bumi. Jadi sekiranya hutan kalau kita teroka, ia juga merupakan isu dia. Isu sosio-saintifik dia. Okey? Okey. Seterusnya, kita teruskan lagi, Din. Ini adalah satu bandar eko yang dibina untuk mengatasi isu sosio-saintifik bagi suatu sektor. Di mana bandar ini adalah bandar mesra, orang kata alam sekitar, ya, mesra alam lah. Okey. Jadi, apakah soalannya? Berdasarkan Rajah 12, nyatakan 2 kelebihan penggunaan aplikasi teknologi hijau yang telah dibina terhadap alam sekitar. Dia nak minta 2, ya, Din? Dia nak minta 2. Okey, di mana markahnya juga adalah 2. Jadi boleh nyatakan 2 saja. 3 pun boleh, Din. 4 pun boleh, Din. Boleh, Din. Sebab dia terbuka. Kau respon terbuka, jawablah apa yang anda tahu. Yang pertama, dapat mengurangkan pencemaran dan memperbaiki kualiti udara yang baik. Betul lah. Yang kedua, dapat mengurangkan pemanasan global akibat suhu bumi yang meningkat. Sebab kalau gas karbon dioksida meningkat, suhu bumi kita akan meningkat menyebabkan pemanasan global. Jadi kita kena amalkan teknologi hijau. Yang ketiga adalah, Din, teruskan, Din. Apa dia? Tolong cikgu. Meningkatkan penggunaan sumber tenaga boleh baharu. Boleh baharu. Sumber tenaga boleh baharu ni kita kena ingat. Contoh dia adalah solar. Okey, angin, hidro dan juga geoterma. Itu yang boleh tenaga boleh baharu. Okey. Kemudian mengurangkan apa? Mengurangkan penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu. Sepertinya bahan fosil yang tidak boleh baharu. Okey, kita teruskan lagi, Din. Jadual 12 menunjukkan jumlah sisa buangan di satu tapak pelupusan sampah. Bila murid-murid tengok jadual je, alah susahnya. Sebenarnya senang saja. Pastikan yang pertama, faham jadual ini. Kalau tengok sini, Din, tahun meningkat, betul, Din? Ya. Dan didapati di sini apa? Jumlah populasi kalau Din tengok di sini bagaimana? Meningkat juga. Jumlah sisa dia bagaimana? Meningkat juga. Setiap hari meningkat. Bagaimana jumlah sisa yang dibuang ke tanah pelupusan? Pun meningkat. Okey, itu pertama. Kita kena faham jadual. Baru kita tengok soalan. Apa soalan dia? Okey, apa soalan dia? Berdasarkan jadual 12, huraikan pola. Bila murid-murid tengok perkataan pola je, Allah, takut apa benda soalan. Cuak terus, cikgu. Cuak. Sebenarnya jawapan ada dekat soalan. Oh, ya ke? Yang pertama, kita lihat jawapan dia. Apa tu, Din? Jumlah sisa meningkat dari tahun 2007 hingga 2010. Dia betul lah ada. Dia menceritakan daripada data tadi. Yang kedua, jumlah sisa yang dibuang ke tapak pelupusan juga meningkat dari tahun 2007 hingga 2010. Tadi Din dah sebut tadi. Sebelum kita tengok soalan, Din dah sebut pun jawapan meningkat. itu. Tetapi kita lihat jawapan yang ketiga. Dia menerangkan ini disebabkan pertambahan populasi penduduk yang semakin meningkat. Oh, dia meningkat mungkin sebab pertambahan populasi penduduk. Dan ada huraian. Penduduk mungkin kurang mengamalkan kita semula dalam kehidupan seharian. Jadi, ada soalan yang akan menghuraikan tentang pola. Berapa ni dihuraikan pasal pola tadi? 2, betul? Yang sini berapa penerangan dia? 1, 2, 4. Betul. Tetapi mungkin murid-murid nak terang pola sekali saja. Cikgu, saya nak terangkan 1 je pola. Tapi dia bagi 3 penerangan. Masih dapat jawapan 4. Cikgu, boleh tak kalau saya tak mahu cerita langsung pasal pola? Nak terang semua? Tak boleh. Paling kurang kena terang 1 pola. Kena ada 1 pola. Baru dapatlah markah yang penuh. Okey, cikgu sekali tadi yang kalau 4 pola? Kalau 4 pola, 4 pola tak ada lah. Dalam jodoh kita mana boleh 4 pola. Saya nak uji cikgu. Tak bolehlah 4 pola. Okey, kita boleh keluarkan dalam 2 pola. Okey, kalau nak sebut 1 pola pun tak apa. Okey, jadi maksudnya ada huruf pola dan juga penerangan. Semua ada dekat jadual tadi, kan, cikgu? Semua ada lah. Tapi yang geram tak jawab, kan? Pihak kerajaan telah menggalakkan pengasingan sisa rumah sejak tahun 2015. Kita kena asingkan sisa rumah kita. Terangkan kelebihan. Nampak respon terbuka. Terangkan kelebihan penyataan tersebut. Jadi yang pertama, kalau kita buat pengasingan dia, yang pertama akan mengurangkan sisa pepejal yang dihantar ke tapak pelupusan. Senang kerja, kurang sisa pepejal. Yang kedua, meningkatkan kadar
Semula. Yang ketiga, mengurangkan pencemaran udara dengan tanah. Ni buang sampah dekat merata-rata, penuh pencemaran tanah. Jadi bila kita buat pengasingan ni, dia akan membantu kita. Kelebihan dia adalah yang ni lah. Yang pertama, kedua dan ketiga. Ada lagi Din sebab markah dia 4 Din. 3 cukup tak Din? Tak cukup. Tak cukup lah. Mari kita tengok lagi jawapan. Mengurangkan kos bagi pelupusan sisa. Okey. Yang Boleh tambah lagi cikgu. Ya, saya bagi cikgu bagi lebih. Mengurangkan pembukaan tapak pelupusan baru. Kalau dah penuh sampah, kena buka tapak pelupusan yang baru. So, tak perlu buka tapak pelupusan baru. Okey. Baik. Rupanya soalan ni dia punya jawapan tak pula terangkan panjang lebar. Tak perlu, Din. Tak perlu buat karangan lah, Din. Tak perlu. Dia boleh jawab dalam bentuk begini, okey? Dalam bentuk number. Saya rasa saya ada satu nak tambah, cikgu. Apa dia? Untuk menggalakkan ni. Mungkin boleh mengurangkan bau busuk, cikgu. Betul lah, Din. Cikgu rasa tepat sekali. Mengurangkan bau busuk pun sebenarnya betul. Jawapan itu diterima sebenarnya. Betul. Nampak tak, Din? Respon ni respon terbuka. Kadang-kadang kita terfikir jawapan tu. Betul ke jawapan ni? Anda tulis saja. Yang tak boleh kalau tak tulis jawab. Tapi kalau nak tulis jawapan yang banyak tu kena ada betul lah, jangan banyak tapi semua masih salah. Mengikut skop soalan yang ditanya. Baik, semoga jelas murid-murid terutama sekali calon SPM 2022. Penting sangat-sangat. Ini soalan 12, boleh pilih salah satu ataupun cikgu cakap tadi boleh jawab dua-dua pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Baik, kita nak berhenti rehat dulu, kita sambung selepas ini terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terbaik kepada murid-murid cemerlang SPM 2022 yang terus menonton Didik TV KPM bersama dengan saya dan juga Cikgu Nurul untuk pecutan SPM 2022 mata pelajaran sains, dan hari ini fokus kita ke atas 2 bahagian C, dan sekarang ini Cikgu nak menerangkan pula berkenaan dengan soalan 13 pun pilihan jawapan juga, Cikgu. Ya, betul Din. Okey, cikgu harap murid-murid di rumah, calon-calon SPM dah bersemangat dan lebih rasa confident untuk menjawab soalan pilihan sebenarnya. Okey. Baik, kita lihat soalan nombor 13 iaitu soalan ini adalah daripada bab 8 tingkatan 5 iaitu daya dan tekanan lah. Okey, di mana di sini adalah mengenai prinsip Pascal. Okey, prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas suatu cecair, tekanan yang dikenakan atas satu cecair boleh dipindahkan ke seluruh cecair itu dengan seragam. Tekanan sama. Okey, prinsip Pascal lazimnya diaplikasikan dalam kehidupan harian seperti dalam operasi sistem hidrolik. Ingat, baca soalan dulu dan fahamkan. Soalan tanya, nyatakan. Jadi selalunya nyatakan tu jawapannya tidaklah panjang. Kita orang kata penerangannya sedikit saja. Nyatakan 2 prinsip asas sistem hidrolik. Jadi jawapannya adalah yang pertama, cecair dia tidak mempunyai bentuk yang tetap. Maksudnya dia tidak bentuk berbulat, dia tidak bentuk segitiga, dia akan mengikut bekas. Cecair kan kalau kita nak boleh faham Din? Faham. Faham. Kemudian yang kedua, tekanan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Itu konsep bagi prinsip asas sistem hidrolik. Sebenarnya untuk jawapan yang kedua ni dah ada hint dah sebenarnya kat sini. Tetapi kita tidaklah menyalin balik, tetapi kita boleh faham. Kita boleh faham daripada atas, kita boleh keluarkan maklumat dia. Tekanan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Kemudian menghasilkan daya output yang lebih besar. Kita kena tahu, prinsip Pascal memang akan menghasilkan daya output yang lebih besar. Di mana daya input dia kecil, tetapi daya output dia lebih besar. Contohnya brake kereta. Kaki kita tekan pelan saja. Tetapi kita boleh berhentikan kereta yang besar kerana bila kita tekan daya yang kecil, daya input yang kecil, dia akan menghasilkan daya output yang lebih besar. Itu contohnya. Itu contoh. Orang kata nak mengimbas kembali pengetahuan murid-murid di luar. Bila tu dia boleh mampu menjalankan kerja yang berat. Iyalah, bila daya output yang besar, dia boleh menjalankan kerja yang berat. So markah dia 2. So nak kena jawab berapa tu? 2 saja. Lebih boleh tak?
Boleh. Boleh, tak ada masalah. Seterusnya. Bisa tengok tak benda ni? Ni kena gunting rambut je cikgu ada. Bukan ni lah. Alah, Din. Ini tak nampak sangat lah Din tak biasa pergi klinik gigi. Sejenis peralatan klinikal di sebuah klinik pergigian. Ya. Kalau dalam buku teks kita, memang ada video yang ditunjukkan kalau anda murid-murid, calon-calon nak tengok balik bagaimana simulasi. Orang kata apa? Sebuah orang kata tempat, orang kata kerusi klinik gigi tu. Boleh tengok dekat buku teks, boleh scan QR code di situ. Okey, so dekat sini dia tanya, nyatakan 2 kelebihan prinsip yang diaplikasikan pada peralatan klinikal tersebut. Tetapi di sini ada hint. Sebenarnya dia masih mengekalkan prinsip Pascal. Jadi sebenarnya kan jawapan tu ada dalam kita punya kepala, tetapi kita tak tahu nak keluarkan macam mana. Jadi apakah soalan yang ditanya? Kita terangkan 2 kelebihan tadi kan. Jadi yang pertama yang apa? Kita kita hubung kaitkan dengan prinsip yang dia bagi kat depan tu dengan kerusi klinik gigi yang kita duduk tadi tu. Okey, bagaimana? Boleh menampung dan mengangkat beban yang besar yang menggunakan daya yang kecil. Okey, berkaitlah dengan soalan yang sebenarnya tadi tu. Okay. Orang besar pun duduk atas kursi tu tak ada masalah. Okey, yang kedua, dia tidak menggunakan tenaga elektrik tau. Yang ketiga, lepas ni kalau pergi klinik, pergi perhati dah. Tengok. Kemudian dia mudah digunakan. Nampak tak Jane jawapan dia? Sangat senang sebenarnya. Tapi kenapa anda takut untuk menjawab soalan nombor 12 atau 13? Okey, yang B. Ni apa pula ni? Bentuk apa ni? Rajah 13/2 menunjukkan bentuk bagi 2 jenis kenderaan S dan T yang berbeza. Okey, yang ini bentuk apa? Aerofoil. Aerofoil. Yang ini pula berbentuk larus. Jadi bentuk kenderaan S dan T adalah 2 bentuk yang berbeza. Jadi kan Din, selalunya kan bentuk aerofoil ni Din, dia selalu nampak kat atas jalan tu. Tang mana Din? Aerofoil ni kereta. Kalau tengok kereta kan. Depan tu. Satu lagi yang laju. Cikgu sampai KL semalam kan. Kereta apa? MRT. Depan dia macam mana bentuk dia? Pun ada muncul macam aerofoil. Yes, sebab dia berbentuk aerofoil. Sudah pasti ada kelebihannya. Tetapi tidak ada banyak kenderaan yang berbentuk larus. Macam ni macam daun. Macam daun je kan. Dan kebanyakan kalau di udara, ada tak contoh kenderaan yang Din rasa untuk yang berbentuk aerofoil di udara lah? Di udara saya ada sebuah cikgu helikopter. Wah, dia ada helikopter. Cikgu percaya dia. Saya lagi boleh hantar cikgu balik Kedah dengan helikopter dah. Berdasarkan Rajah 13.2, bentuk bagi kenderaan yang manakah menggunakan prinsip berdoli dalam kehidupan harian? Kalaulah Din rasa dia tanya bentuk mana, Din nak jawab apa? Aerofoil tadi. Aerofoil. Kalau aerofoil tadi, apa dia tahu? S ke T tadi? S. Jadi Din kena tulis dulu jawapan dia. Kenderaan S. Okey. Sebab dia tanya yang pertama. Bentuk kenderaan. Yang kedua apa? Terangkan jawapan anda. So Din kena terangkan jawapan lah. Kenderaan S berbentuk aerofoil. Okay. Apa lagi? Bila bentuk aerofoil, Din, ini memang kena murid-murid cikgu nak imbas sikit je prinsip Bernoulli. Ingat, prinsip Bernoulli apabila halaju berdalir tinggi dekat kawasan tersebut, tekanan dia adalah rendah di kawasan tersebut. Sekiranya halaju tinggi, tekanan akan menjadi rendah di kawasan tersebut. Kawasan yang di bawah dia ke, di tepi dia ke, tekanan dia akan lebih tinggi. Bila lebih tinggi, itu yang kadang-kadang wujud daya angkat. Kita duduk kat sebelah MRT, kalau kita berdekat, kita akan rasa tertarik ke arah MRT. Sebab berlakulah situ prinsip Bernoulli. Cikgu imbas kembali saja nak. Okey, jadi yang kedua, halaju di udara di atas akan lebih tinggi tau, menghasilkan tekanan yang rendah. Bila tekanan atas rendah, apa jadi dengan bawah, Din? Bawah akan halaju di bawah akan rendah. Bila halaju rendah, tekanan dia tinggi. Bila tekanan tinggi, barulah dia boleh menghasilkan daya angkat. Senang saja. Okey, boleh? Boleh. Kita teruskan. Helikopter. Tadi dia kata dia ada helikopter. Helikopter dia berapa bilah? Saya ada dalam 3 bilah je. 3 bilah je. Tak power helikopter dia. Tak power je 3 bilah kan? Tak power. Aduh, yang murah punya dah ni. Helikopter merupakan salah satu pengangkutan udara yang digunakan untuk perjalanan jarak dekat. Kebanyakan helikopter menggunakan 5 bilah rotor.
Okay. So, jadi dia punya 3. So, tak cukup power. So, apa kelebihan menggunakan 5 bilah? Lepas ni pergi beli 5 bilah. Yang pertama, dia akan menghasilkan halaju udara yang lebih tinggi. Bila 5 bilah, dia akan halaju dia lebih tinggi. Ingat Din, bila halaju lebih tinggi, tadi cikgu dah beritahu, tekanan akan menjadi sangat rendah. Lebih rendah kawasan tersebut. Dekat bahagian atas akan jadi rendah. Bila bahagian atas menjadi rendah, apa jadi kat bahagian bawah? Tinggi pula. Ya, tekanan dia akan menjadi lebih tinggi. Bila tekanan tu lebih tinggi, cikgu dah beritahu apa tadi? Dia akan menyebabkan daya angkat dia lebih besar sebab menambahkan luas permukaan sebab kita ada 5 bilah. So, luas permukaan tadi pun lebih besar. Daya angkat lebih besar. Bila daya angkat lebih besar, kita boleh memudahkan helikopter mengangkat beban yang lebih besar. Maksudnya helikopter dia boleh angkat seorang 2 orang je. Cikgu. Tak payah ramai-ramai. Itulah kedekut. Macam ni dia boleh angkat banyak. Sebab dia 5 bilah. 5 bilah. Okay. Jelas tak, Din? Jelas, cikgu. Okay. Itulah cikgu. Itu saja ke? Baik, cikgu. Nampaknya jelas. Untuk soalan nombor 13, macam cikgu cakap tadi, boleh pilih ataupun boleh jawab dua-dua sekali. Kalau cukup masa, cikgu. Yes, kita kena pandai urus masa. Kalau tak cukup masa, jangan jawab. Buat pilihan yang terbaik. Baik. Cikgu dah bagi penerangan dah. Jadi kepada murid-murid yang sebelum ni risau, takut nak menjawab soalan nombor 11, 12, 13. Rasanya lepas Cikgu Nurul bagi penerangan tadi, dah tak takut, dah tak risau. Tapi cikgu mungkin cikgu ada, yelah tak lama lagi nak SPM ni. Bagilah sikit tips, cikgu. Okey, boleh. Baiklah murid-murid. Okey, SPM 2022. Betul? Jadi apa yang anda perlu terus buat. Yang pertama, anda teruskan buat latihan kertas 1 dan kertas 2. Teruskan walaupun hampir lagi sehari, 2 hari. Tak kisahlah. Okey, teruskan di mana ulang soalan-soalan yang mirip-mirip SPM, KSSM. Jangan silap buku. Yang silibus yang terkini. Itu penting. Kalau lagi cari buku kakak dia. Itu dah silibus lama. Kesianlah pula. Yang kedua, kuasai kemahiran proses sains supaya membantu anda menguasai bahagian A. Itu sangat penting. Bila anda kuasai kemahiran proses sains, bahagian A anda boleh jawab macam ni saja. Senang saja, Din. Mudah je. Dan dia akan membantu anda menjawab soalan nombor 11. Itu soalan mengeksperimen. So ingat, pastikan anda boleh mengenal pasti pembuli ubah. Itu yang penting. Perasan tak, Din, tadi? Bila mengenal pasti pembuli ubah je, kita sebut apa tadi? Manipulasi. Apa lagi? Apa lagi, cikgu? Lupa dah saya. Bergerak balas. Tak apa, Din. Tak apa. Okey, yang ketiga, kita mantapkan lagi ingatan terhadap standard kandungan sains tingkatan 4 dan 5. Ulang kaji baca buku balik. Nota-nota ringkas, nota-nota yang padat supaya anda boleh menguasai kertas 1 dan kertas 2 dengan baik sekali. Cikgu yakin. Sains itu sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah sekiranya kita rasa benda itu mudah. Kalau kita rasa benda itu susah, dia akan jadi susah dan kita tak nak jawab soalan. So, cikgu nak beritahu, jawab soalan dengan penuh yakin. Okey, selagi ada masa macam cikgu cakap tadi, cuba lagi latihan, cikgu. Kalau tak, nanti takut kita cuba jawab, ada masa lagi terlupa. Betul. Baik, terima kasih, cikgu. Mungkin ada sedikit rumusan ringkas. Rumusan ringkas. Rumusan ringkas kepada cikgu nak beritahu bahagian C, soalan mengeksperimen, pastikan anda menguasai seperti apa tadi, mengawal napas timbul yang ubah, cara mengawal pembuli ubah, tujuan, hipotesis, penjaduan data yang perlu anda kuasai. Seperti sekiranya anda kuasai PK Sains SPM, anda boleh jawab soalan mengeksperimen bahagian C, soalan 11. Apa jua bentuk soalan yang akan keluar? Kita tak tahu. Kemudian, pastikan soalan 12 dan 13 jangan tinggal kerana soalan memang kemahiran beraras tinggi. Tetapi terdapat soalan iaitu pengetahuan yang hanya tahu saja, nyatakan sahaja dan ada respon yang terbuka. Maksudnya jawapan dia hanya kita perlu fikir sahaja. Jawapan tu mudah. Tapi ingat, sayang, 1 markah sangat bernilai sebenarnya. Betul, cikgu. 1 markah sangat bernilai. Baik, terima kasih kepada Cikgu Nurul yang membantu calon-calon SPM 2022 untuk menjawab kertas 2 bahagian C untuk mata pelajaran sains. Jadi semoga bermanfaat, semoga dapat tangkap, dapat praktikkan apabila SPM 2022 nanti. Sekali lagi terima kasih Cikgu Nurul. Terima kasih, Din. Dan terima kasih juga kepada jurubahasa isyarat kita
kita pada hari ini, Cikgu Nur Hayati dan saya Din. Semoga berjumpa lagi. Selamat maju jaya kepada calon SPM 2022. Assalamualaikum. Bye-bye.